Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Okey, hari ini saya nak menjelaskan sedikit lagi detail mengenai anak angkat. Okey, kita terus tengok gambar rajah ini supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas, lebih detail, lebih memahami. Okey, kita buat rajah ini. Ini suami dan isteri. Suami, isteri, dan dia ada ibu bapa dah tak ada, ibu bapa dah meninggal, datuk dan nenek pun dah meninggal. Dia ada adik-beradik, adik-beradik lelaki 2 orang, saudara seibu sebapa lelaki pertama, saudara seibu sebapa lelaki yang kedua. Ini adalah waris faraid dia. Ini adalah waris faraid dia. Okey, siapakah yang meninggal? Kita tengok dulu. First kali kita tengok kalau isteri yang meninggal. Okey, contoh kita tengok isteri yang meninggal dunia. Katakanlah ini adalah si mati. Si mati. Okey, apabila si mati ini, katakanlah dia ada suami, ada adik-beradik lelaki je 2 orang, yang lain tak ada. Hanya ada 3 orang ini saja. Okey, suami, kita buat macam ni. Suami, saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa lelaki buat ada 2 orang. Okey, suami akan dapat 1/2. Sebab apa? Sebab tak ada anak. Mereka tidak dikurniakan anak. Okey, ini akan dapat asabah. Asabah itu adalah baki. Maknanya di sini asabah baki bersamaan dengan 1/2. Yang ini 2, yang ini ada 1/2 orang. Jadi 2 darab dengan 2 menjadi 4 ini darab. 2 darab 2 menjadi 4. Ini pun darab dengan 2. 1 darab dengan 2 menjadi 2 di sini. Dan untuk adik-beradik lelaki, 1 darab dengan 1 menjadi 1 di sini. Yang ini 1 darab dengan 1 menjadi 1 di sini. Bermakna kalau kita nak tahu dalam pecahan, 2/4 untuk suami, 1/4 untuk adik-beradik lelaki pertama, 1/4 untuk adik-beradik lelaki yang kedua. Ini 1/4, 1/4. Ini 2/4. Bermakna, okey, yang ini kita katakanlah dia ada anak angkat. Ini adalah anak angkat yang disayangi. Anak angkat. Anak angkat. Okey, ini adalah anak angkat dia. Tetapi anak angkat ini tidak mendapat apa-apa bahagian. Anak angkat ini, kalau perempuan ini meninggal dunia, anak angkat ini dapat kosong. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa harta pusaka yang ditinggalkan sebab dia bukanlah waris faraid. Jadi kalau kita nak buat perancangan, kita boleh buat wasiat ataupun hibah kepada anak angkat ini. Katakanlah harta yang ditinggalkan oleh perempuan ini adalah 900 ribu. Kemudian 900 ribu. Katakanlah 900 ribu. Syarat kalau nak buat wasiat adalah 1/3. Kita katakanlah dia buat wasiat saja, dia tak buat hibah. Okey, dia buat wasiat. Dia buat 1/3, maknanya dia nak bagi 300 ribu kepada anak angkat ini. Kita katakanlah dia nak bagi kepada anak angkat dia 300 ribu. Bermakna, katakanlah harta dia RM 900 ribu tolak dengan yang dia nak bagi kepada anak angkat ini. Katakanlah ini adalah nilai untuk rumah. Katakanlah nilai untuk rumah 300 ribu ni dia nak bagi untuk anak dia, untuk anak dia berlindung, anak angkat dia berlindung. Bermakna yang ini 300 ribu ini adalah nilai harta setelah ditolak dengan wasiat. Kalau contohnya kita katakanlah wanita ini dia tiada hutang, dia tidak meninggalkan hutang, dia tidak meninggalkan apa-apa hutang dunia, hutang akhirat. Bermakna harta bersih dia, ini harta dia, harta pusaka dia tolak dengan wasiat. Bermakna wasiat kepada anak angkat. Bermakna inilah harta pusaka bersih yang akan diberi kepada suami, adik-beradik dia. Ini adalah, okey, saya buat pengiraan. Katakanlah suami dapat 2/4 darab dengan 600 ribu. Saudara seibu sebapa lelaki, 1/4 darab dengan 600 ribu. 1/4 darab dengan 600 ribu. Sekejap. 12 3. Okey. Bermakna suami dia akan dapat 300 ribu untuk suami dia. Okey.
untuk adik-beradik dia akan dapat 150,000 untuk yang pertama, 150,000 untuk adik-beradik yang kedua. Ini adalah pembahagian. Anak angkat dia pun mendapat bahagian. Ini 300,000 dan untuk anak angkat, ini untuk suami, ini untuk adik-beradik yang pertama, ini adik-beradik yang kedua. Ini adalah pengiraan sekiranya wanita ini meninggal berserta dengan wasiat. Sekiranya dia membuat wasiat untuk anak angkat dia ini. Kalau tak buat wasiat, bermakna kalau kat sini darat 900 lah. 900. Okey, katakanlah ini adalah berwasiat. Saya buat untuk yang tidak berwasiat. Tak ada buat wasiat Tiada wasiat. Tiada wasiat. Suami dapat 2/4 darab dengan harta bersedia. Ini 900 jadi 450. Okey, untuk suami. Saudara ibu sebab lelaki, 1/4. Untuk adik-beradik 900. Okey. Dua dapat 275K berbanding dengan di sini sekiranya dengan wasiat, berwasiat. Okey, inilah fungsi wasiat yang selama ini saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya akan buat pengiraan seterusnya untuk suami pula. Tapi dalam video seterusnya supaya tak panjang video saya ini. Okey, stay tune. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.